Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang Matematik Tingkatan 1, Bab 12, Pengendalian Data, melibatkan satu standard kandungan, 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data melibatkan satu standard pembelajaran iaitu membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Dalam video kali ini, kita akan lihat pula perwakilan data untuk jenis yang ketiga, iaitu graf garis. Okey. Graf garis ialah perwakilan data yang digunakan untuk mewakili perubahan maklumat dalam suatu tempoh masa. Datanya diwakili oleh titik-titik yang disambungkan dengan suatu garis lurus. Kita lihat pula bagaimana langkah-langkah untuk kita membina graf garis. Yang pertama, kita perlu lukis dahulu paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid yang disediakan. Okey, kertas grid ataupun kertas graf. Yang kedua, kita perlu pilih skala yang seragam yang sesuai untuk kedua-dua paksi. Paksi mencancang untuk graf garis adalah mewakili data numerik. Manakala paksi mengufuk pula akan mewakili tempoh masa. Okey, seterusnya langkah ketiga kita akan plotkan titik-titik dan sambungkan dengan suatu garis lurus. Yang terakhir kita akan tulis tajuk pada graf garis tersebut. Seterusnya kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kes denggi yang disahkan berlaku di sebuah daerah dalam 6 bulan pertama pada tahun 2016. Okey, kita ada bulan daripada Januari sehingga Jun dan juga bilangan kes. Okey, yang paling rendah ialah 12 dan yang paling tinggi ialah 24. Okey, soalannya, bina satu graf garis untuk mewakili data tersebut dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, untuk membina graf garis, yang pertama sekali kita perlu ada kertas grid ataupun kertas graf lah. Okey, kita akan lukis dahulu paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Okey, paksi mencancang akan mewakili data numerik. Okey, untuk di sini ialah bilangan kes. Manakala paksi mengufuk akan mewakili maklumat masa iaitu bulan daripada Januari sehingga Jun. Jadi kita akan labelkan mengikut skala yang seragam untuk paksi mencancang. Okey, kita lihat data yang paling rendah ialah 12 dan data yang paling tinggi ialah 24. Jadi di sini cikgu pilih skala 4 unit untuk setiap 2 cm. Okey, 4 sehinggalah 24. Manakala untuk paksi mengufuk, kita akan bermula dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Okey, mewakili bulan. Seterusnya kita akan plot titik. Okey, tandakan titik pertama untuk Januari 12. Okey, jadi kita tandakan titik 12, Februari 20, Mac 14. Okey, 14 ialah antara 12 dengan 16. Okey, tengah-tengah. Okey, seterusnya April 18, tengah-tengah antara 16 dengan 20. Okey, untuk bulan Mei juga sama, 18. Dan untuk bulan Jun ialah 24. Okey, sekarang kita dah plotkan semua 6 titik. Seterusnya kita akan sambungkan bermula daripada titik yang pertama dengan menggunakan pembaris untuk membentuk garis lurus.
Okey, jadi kita sambungkan setiap titik menggunakan pembaris untuk dapatkan garis lurus. Okey, seterusnya kita akan menulis tajuk. Berdasarkan daripada soalan, kita boleh dapatkan tajuk iaitu bilangan kes denggi yang disahkan berlaku. Jadi kita akan ambil tajuknya ialah bilangan kes denggi di sebuah daerah. Okey, boleh Okey, seterusnya kita akan justifikasikan kesesuaian perwakilan data jenis graf garis ini. Okey, jadi kamu nyatakan dalam bentuk ayat, graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan. Okey, pentingnya untuk kamu menyatakan memaparkan perubahan bilangan kes denggi di sebuah daerah dalam tempoh 6 bulan. Jadi kamu mesti faham bahawa graf garis akan menunjukkan ataupun memaparkan perubahan dalam satu tempoh masa. Okey, ini soalan pertama. Seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. Bina satu graf garis untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, yang ini diberi maklumat tahun bermula 2011 sehingga 2016 dan juga maklumat tinggi dalam sentimeter. Okey, kita lihat maklumat tinggi di sini. Yang paling rendah ialah 145 dan yang paling tinggi adalah 167. Okey, kita sediakan satu kertas grid untuk membina graf garis. Okey, paksi mencancang akan mewakili data numerik iaitu tinggi dan paksi mengufuk akan mewakili maklumat tahun. Dan kita perlu melabelkan mengikut tahun bermula 2011 sehingga 2016. Okey, jadi di sini cikgu telah tulis maklumat untuk paksi mengufuk bermula 2011 sehingga 2016. Manakala untuk skala paksi mencancang, cikgu mulakan dengan 140 sehingga 170. Okey, menggunakan skala seragam iaitu pertambahan 5 unit untuk setiap 2 cm. Okey, setiap 2 cm. Okey. Ni pertambahan skalanya adalah 5. Okey, setiap ni tambah 5. Dan apabila kamu perhatikan di sini, kita bermula dengan 140 dan di bawah ini ialah sifar. Kamu perlu tunjukkan langkah ini. Okey, tunjukkan tanda ini mewakili daripada sifar kita terus kepada 140. Dan daripada 140 kita akan gunakan data secara seragam. Okey, setiapnya ialah 5 unit. Pertambahan 5 unit. Okey. Jadi di sini selepas kita dah ada paksi mengufuk dengan skalanya dan juga paksi mencancang, kita akan tandakan titik berdasarkan daripada jadual. Okey, 2011 145. Okey, kita tandakan 145. 2012 150. 2013 153. Okey, 2014 160. 2015 164. Dan akhir sekali 2016 ialah 167. Okey, jadi di sini cikgu tunjukkan sedikit bagaimana kita nak memplot titik. Okey, contohnya 167. Okey, daripada 165 ke 170 terdapat 10 grid kecil. Dan kita dah tahu tadi skalanya ialah 5 unit. Jadi 10 grid kecil kita akan bahagikan dengan 5 unit. Maksudnya setiap 2 grid kecil mewakili 1 unit. Jadi di sini 166. Di sini kita dapat 167. Okey. Jadi seterusnya kita akan sambungkan titik-titik yang telah kita bina menggunakan pembaris. Okey. Okey, kita sambungkan sehinggalah kepada tahun 2016.
16. Okey, dah selesai untuk graf garis. Seterusnya jangan lupa untuk kita tulis tajuk pada graf garis kita, iaitu tinggi Kamel. Okey, dan seterusnya kita perlu juga justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, justifikasikan, kita nyatakan graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan ketinggian Kamel dalam tempoh 6 tahun. Okey, berdasarkan daripada ayat soalan yang diberi, kita boleh nyatakan justifikasi. Dan perlu di sini perlu kamu nyatakan ialah perkataan perubahan. Okey, perubahan dalam tempoh masa tertentu. Okey, dengan dua contoh yang cikgu sertakan, cikgu harap kamu boleh faham bagaimana untuk membina graf garis. Dan seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.